Terima kasih kepada dua tetamu istimewa, dua individu yang dekat dengan Allahyarham Mohtadahari. Hari ini mereka bersama dengan saya, iaitu Ridwan Abdullah dan Zainal Abidin Hassan. Coach Ridwan, anda kehilangan sahabat paling rapat dengan derita sakit saraf yang dibawa bersama. Apa perasaan Coach Ridu setiap kali menjema tarikh ini? Kalau kita lihat macam ni, Fina, saya rasa kalau tibanya hari tersebut, kita ingat kepada dia lah kan. Kita sedekah Al-Fatihah pada roh tersebut lah. Dan apa yang kita bersama pada dulu kembali balik lah. Kan? Kita ingat semenjak bermain bersama, ketawa bersama, kerja pun masa tu bersama. Inilah satu-satunya ingatan saya kepada beliau. Coach Zainal, anda merupakan generasi yang cukup bertuah lah kerana sempat untuk bersama dengan beliau, bermain dengan beliau. Mungkin ada perkongsian daripada Allahyarham Mohtadahari sendiri kepada Coach Zainal untuk kelangsungan karier Coach pada masa itu. Bagi saya memang satu bertuah dan beruntunglah bagi saya kerana dapat bersama dengan arwah. Saya selalu melihat arwah bermain ketika itu saya masih lagi di bangku sekolah. Tetapi saya berusaha kuat dan dapat bermain bersama arwah, dan arwah banyak kerana arwah mengenali saya daripada kecil, kerana abang-abang saya selalu bawa saya ke latihan dan melihat perlawanan. Jadi dengan tekadnya saya berlatih dan saya dipanggil bermain untuk Selangor, arwah masih bermain. Arwah telah banyak membantu saya. Arwah bukan saja sebagai seorang pemain bagi saya, dia sebagai seorang abang, kerana banyak tunjuk ajar telah diberi kepada saya. Coach Ridu, 29 Julai juga pasukan veteran Malaysia nak berlepas ke Bangkok, tapi dikejutkan dengan berita Allahyarham meninggalkan kita. Dan semua sahabat-sahabat yang berada di situ membatalkan penerbangan dan berpatah untuk memberikan penghormatan itu yang satu bagi tuan kita terpaksa buat macam itulah. Kita terpaksa batalkan pemergian kami ke Bangkok dan seterusnya ke rumah beliau, di mana inilah saat-saat terakhir yang kami dapat melihat beliau. Ini patut kita lakukan. Dan ini satu berita yang sedih yang kita dapat terima lah. Bila sebelum tu saya dapat berjumpa dia, sebelum saya bergerak ke Bangkok tu, kami dapat berjumpa dengan beliau dan mengatakan kami akan ke Bangkok untuk ada satu perlawanan persahabatan. Tapi sebaiknya bila tiba berita yang kami terima di masa kat airport tu, kami bergegas baliklah. Kami batalkan hasrat kami ke Bangkok. Sewaktu menerima perkabaran itu, apa perasaan pertama yang hadirlah? Sebab saya tahu Coach Ridu dan juga Allahyarham merupakan sahabat baik, sering bersama. Anda kehilangan seorang sahabat. Sudah tentu perasaan sedih lah, di mana kami bersama tu lama kan, di masa kecil lagi, di masa bermain bersama, dan kami begitu rapat. Apa jua perlawanan yang kami lalui, kami agak bersama. Perasaan begitu sedih yang kami lalui, dan ini dah takdir. Tuhan nak mengambil, lebih sayang pada beliau dan mengambil beliau. Ini satu peran sedih pada pandangan kami lah. Kita di waktu itu juga memang tahu Allahyarham menderita dengan sakit saraf yang dihadapi. Apabila mendapat kabar itulah, adakah memang dah jangka dia akan pergi dalam waktu terdekat ataupun macam mana, Coach? Saya lihat begini, saya rasa penyakit yang dihadapi agak betul sukar untuk baik, untuk dipulih. Di mana beliau telah pergi ke London untuk buat pengesahan penyakit tersebut oleh pakar di London. Dan saya fikir tidak mungkin benda itu akan beransur pulih lah, tapi tidaklah secepat mungkin yang kita hadapi. Dan beliau pergi pun mungkin pada kami agak terlampau cepat juga lah. Coach Zainal, mungkin ada kata kenangan yang cukup bagus untuk dikenang ataupun cukup bernilai pada Coach sendiri, terutama melibatkan aksi terakhir beliau bersama dengan Coach. Mungkin boleh kongsikan bersama kita? Bagi saya,
Saya memang bermain untuk Selangor. Ketika itu saya bermain di bahagian pertahanan. Arwah masih lagi dalam pasukan, tetapi kerana kekuatan Selangor ketika itu tahun 80-an sentiasa beraksi di perlawanan akhir dan menjadi juara. Jadi saya ingin angin yang baru ataupun ada challenge di pasukan lain. Jadi arwah tidak membenarkan saya pergi, tetapi saya mengujuk beliau dan beliau membenarkan saya pergi. Dan ketika saya ke Pahang, saya bermain sebagai seorang penyerang dan niat saya ingin kembali ke Selangor suatu hari dan bermain dengan beliau. Hasrat saya tercapai tahun 86. 85 saya tamatkan bersama Pahang dan 86 saya pulang bermain Selangor dan dipairkan dengan Arwah Mokhtar dan di situlah saya rasa amat bangga dan gembira dapat bermain dan beliau telah banyak menunjuk ajar saya sebagai seorang striker ketika itu dan seterusnya saya telah menjadi penjaring gol terbanyak. Itulah saat yang paling manis sekali saya bersama Arwah bermain sebagai striker sebelum munculnya Dollah Saleh. Kata-kata yang paling Coach Zainal ingat daripada Arwah kepada Coach? Saya ingat satu hari Yang Mulia Tengku Zarina, isteri kepada Arwah, hubungi saya. Dia kata Arwah ketika itu sedang sakit. Ingin berjumpa saya pun terus ke rumah dalam keadaan tengok Arwah memang tidak boleh bercakap lagi, tetapi pesan-pesan Arwah telah sampaikan kepada isteri beliau dan memberitahu saya. Dia tengok komen tentang saya. Tengok masa tu saya masih bermain. Dia cakap Arwah pesan rajin sikit, laju lagi main. Dalam keadaan yang kesihatan dia sebegitu, dia tetap meninjau prestasi saya dan memberi nasihat. Itulah saat yang paling saya sedih. Walaupun beliau sakit, beliau masih lagi melihat bola sepak, khususnya memperbaiki saya, menerusi siaran langsung, memanggil saya ke rumah. Jadi beliau memang seorang yang begitu sebagai seorang abang jurulatih memang ingin memajukan setiap pemain. Dalam keadaan Allahyarham terlantar sakit, tetapi dia masih lagi ingat kepada Coach Zainal dan memberikan kata-kata nasihat. Mungkin itu satu perkara yang boleh dikatakan, kalau saya sebablah. Memang. Ya. Tapi untuk Coach sendiri, saya ketika itu secepat mungkin saya ingin keluar daripada rumah Arwah ketika itu kerana Arwah tidak boleh bercakap. Cuma isteri beliau saja yang memahami apa yang beliau sampaikan. Kerana suara beliau memang tak ada orang lagi yang akan memahami sebab kesakitan itu. Tetapi yang Mulia Tengku Zarina memahami apa yang Arwah nak sampaikan dan yang Mulia sampaikan kepada saya. Memang saya tak boleh lihat ketika itu dan itu tidak akan melupai saya sampai bila-bila. Coach Rido, semua tahu persahabatan di antara Coach Rido, Allahyarham Moqtadari dan juga Santokh Singh. Tetapi apabila tibanya waktu Allahyarham pergi dahulu, tinggal Coach Rido dengan Santokh, mungkin Coach boleh gambarkan kerinduan persahabatan bersama dengan arwah. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami di sini. Saya rasa memang itu tetap kami rindulah. Kami bersama. Bukan setakat Santokh. Arung Mugam di situ. Kami memang dinaikkan di dalam keluarga yang sama. Daripada mula kita melangkah ke Piala Burnley masa itu, kita sentiasa bersama. Dan kita pemain masuk ke diserahkan pada pasukan tuan pun kita bersama. Ini bawa kita bertukar kerap. Kita betul kerap dengan mereka. Dengan gelak ketawa yang mereka lakukan pada kami dan latihan yang begitu sering begitu challenge untuk kami. Kami masa latihan challenge antara satu sama lain untuk kita maju antara satu sama lain. Dan dalam padang pun kami lihat perteguran antara satu sama lain itu tak ada. Kesilapan yang dilakukan oleh tetap pemain
Dia tegur dan baiki. Kami pun tegur apa masalahnya. Daripada dia, kita tegur. Sama-sama. Kita ni seperti macam adik-beradik di dalam padang lah. Dan di padang pun kerap bersama. Lepas bermain pun kita duduk bersama, berborak, berbincang. Apa juga kadang-kadang bincang. Kadang-kadang bincang tu banyak bincang kosong. Tapi bincang tu bermakna pada kami lah. Berbincang tu ada bagi apa ni. Pasal ini mengerapkan kita sebagai satu kekeluargaan. Coach rindu? Sudah tentu. Kerinduan tu mungkin Coach boleh kongsikan. Sebab yang betul-betul rapat, Coach, yang masih lagi, yang bersama dengan kita pada hari ini. Jadi kita mahu selami apa yang Coach rasa apabila ketiadaan Allahyarham. Sudah tentu. Kerinduan tu tetap ada. Kita tak boleh gambarkan apa kerinduan yang kita hadapi. Apa yang paling Coach rindu tentang arwah? Suasana gembira antara kita tu memang kerap tu tak ada lah. Suasana kekeluargaan itu tak ada. Itu yang kami rasa terasa lah. Kalau ada perkara yang mungkin Coach regret antara Coach dengan Allahyarham yang mungkin tak tercapai, hasrat, ada tak agak-agak? Saya ingin melihat dia sebagai jurulatih lah. Saya rasa Zainal pun pernah memberi Dola pun maksud saya arwah pun pernah beri bimbingan pada Zainal. Saya kemungkinan dia akan satu ketika akan meneruskan kerjaya sebagai jurulatih. Itu yang kita nak lihat sebagai jurulatih. Tapi mungkin tak kesampaian lah. Okey. Kenangan Coach bersama dengan Allahyarham Moqtadar yang akan Coach simpan, yang boleh dikatakan akan Coach cerita sehingga ke anak cucu. Mungkin Coach boleh kongsikan. Bagi saya memang banyak tentang bola. Lagi satu pun arwah adalah bukan saja sebagai kawan bola sepak. Mereka adalah seperti Haji Ridwan beritahu, dia adalah macam keluarga kerana kami semua duduk sekampung, kampung Datuk Keramat, dan rumah tidak jauh. Masing-masing mengenali abang dia, kenal yang ni, so jadi dah macam satu keluarga. Jadi sebab itu kemesraan, rapatnya kita bersama arwah memang tak dinafikan, begitu rapat sebagai seorang boleh katakan saudara. Jadi di sini banyak arwah telah memberitahu dan juga menunjuk ajar kepada kami, kerana saya paling boleh kata beruntung sebab saya yang paling muda ketika itu. Tetapi bila saat akhir beliau tidak larat bermain, beliau memanggil saya, memesan kepada saya, Zainal, dia cakap, cepat cari pasangan baru awak, abang dah tak larat. Saya masih ingat lagi kata-kata itu di telinga saya apabila arwah tidak larat lagi bermain dan saya kena mencari seorang penyerang yang baru. Di situlah arwah amat berkenan dengan Dola Saleh, dan di situlah kami menghubungi Dola Saleh dan Dola Saleh mengganti arwah bermain di Selangor. Tetapi arwah masih lagi di bangku simpanan menunjuk ajar kami berdua. Itu adalah sebagai seorang insan yang tidak tamak. Apa yang beliau ada telah mencurahkan kepada saya dan Dola, dan juga khususnya kepada saya dan Dola kerana kami bermain sebagai seorang penyerang. Dan di situlah kekalnya saya dan Dola apabila mendapat kata-kata nasihat dan tunjuk ajar daripada arwah. Jersey nombor 10 berat untuk dibawa oleh pemain-pemain yang ada sekarang ni. Kalau pada pemerhatian antara Coach Ridu dan juga Coach Zainal, adakah yang mampu menggantikan jersey 10 ni? Bagi pandangan saya, kalau apa-apa pertandingan bola sepak, persahabatan walaupun friendly game, persahabatan yang friendly game yang kita lakukan, selalunya nombor 10 jarang diorang pakai. Diorang tak baru ini nak pakai nombor 10. Itu saya tak tahu sebab apalah. Mungkin kenangan-kenangan arwah tu mungkin sukar mereka tahulah. Kehebatan arwah tu mungkin diorang tak.
kalau dia fikir bila dia pakai nombor 10 ni main macam arwah ke? Macam itulah dia kata macam itulah. Tapi pandangan saya ialah satu jersey keramat baik pada pasukan Selangor lah. Jersey nombor 10 tu. Ya. Dan kita tahulah lepas final dengan Johor, kemenangan sebut jersey itu diserahkan kepada Tuanku Sultan Selangor. Itu satu penghargaan pada beliau untuk Tuanku Sultan. Ya. Coach Zainal, selain pada nombor 17, ada tak yang offer coach untuk menyarung jersey 10? Dan sekiranya ada, memang coach akan carry nombor 10 tu? Memang saya tak nafikan ada juga mana-mana kelab ataupun tim yang suruh saya memakai nombor 10. Walaupun saya dah serasi dengan nombor 17. Tetapi kerana jika saya tak bermain dan saya tak mengenali arwah Mokhtar, mungkin saya memakainya. Kerana macam Tuan Haji Ridwan cakap, jersey keramat, tugasnya amat berat. Kerana saya bukan lihat beliau di dalam perlawanan tetapi dalam latihan. Untuk memakai jersey nombor 10 tu, kita mesti setaraf di segi latihan seperti arwah. Arwah memang training memang super tip top, extra apa, dan sebab itulah. Dan jadi bagi saya ketika itu saya pun rasa saya tak sesuai memakai jersey itu kerana untuk membawa tanggungjawab sebagai super mob di Selangor dan Malaysia, kerana saya tahu memang nak mencapai tahap beliau daripada luar padang hingga dalam padang, nombor itu mungkin akan terjejas prestasi saya kerana saya ingin menjadi seperti beliau, tetapi memang susah. Jadi saya kekalkan nombor saya sendiri dan sehingga hari ini memang sesiapa saja pakai nombor 10 dah jadi macam kita inginkan sesuatu. Sebab saya Haji Ridwan dah tengok dah apa nombor 10 boleh buat. Jadi kalau awak tak boleh buat macam nombor 10 tu, bermakna kita akan rasa terkilan. Jadi padahal sesiapa pun boleh pakai. Sebab macam Tuan Haji cakap, nombor tu dah jadi nombor keramat. Jolokan Raja Bola untuk Allahyarham, dan sehingga ke hari ini mungkin ada nama-nama lain yang terlintas selepas Tan Sri Ghani Minhad? Bagi saya, Mokhtar is Mokhtar. Mokhtar macam Zainal is Zainal. Pengganti tu ada, tapi kita nak tengok era Mokhtar tu, kelibatan dia sebagai pemain tu. Kita tak boleh bandingkan dengan era Zainal sekarang. Dia ada special macam Zainal ada special masing-masing. Bagi saya ada special masing-masing. Mokhtar ada special masing-masing. Dan kita tengok dalam segi apa yang ada special pada arwah Mokhtar tu yang kita patut kita lihat, kita bandingkan kesungguhan dia, kelibatan dia, kelajuan dia, semua aspek yang kita patut kita lihat pada beliau lah. Mungkin kita ada era yang baru. Saya tak nafikan Zainal sebagai satu striker yang begitu baik pada pasukan Sebahan, dan selain daripada itulah pengganti tu ada era. Kalau kita tengok era Ghani, era Saiman, era Mokhtar ada, era Zainal pun ada. Tapi kita lihat keistimewaan seorang pemain tersebutlah. Semua akan tengok dalam segi perwatakan sebagai karakter pemain tersebut di dalam padang dan di luar padang. Itu yang kita lihat. Terima kasih Coach Ridu dan juga Coach Zainal. Saya ingin tinggalkan nukilan khas daripada Hafizal Ahmad kepada Coach berdua untuk kita sama-sama selami dan kita rasailah kerinduan 29 tahun tanpa Allahyarham Mokhtar Dahri. Ini cerita sang legenda yang sudah bertahun terasa kehilangannya. Stadium Merdeka, jika boleh berkata, pasti rindu kelibat sang legenda. Sinar bola sepak negara telah dicorak dengan pelbagai warna. Sang legenda telah titipkan cerita suka dan duka. Orang bola, apa lagi nak dikata? Boleh bercerita saja tentang hebatnya sang legenda. Cuma rasa gundah gulana acap kali mencengkam jiwa. Takut esok bila ditanya anak muda siapa sang legenda, semua geleng kepala. Siapa dia? Sang legenda sudah berikan segalanya buat kita semua. Kita terus menanti siapa sang legenda seterusnya. Bila? Tunggu saja.
Sang Legenda, terima kasih atas segalanya. Kerana Sang Legenda telah bawakan kita cerita bangsa dan negara. Terima kasih, wahai Sang Legenda.